Sekarang kita nak tahu bagaimana kita boleh menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut yang khas iaitu 30, 45, 60 itu tanpa menggunakan kalkulator. Sebelum ni kamu dah belajar nisbah untuk tiga fungsi trigonometri ini boleh ditentukan dengan merujuk nisbah dalam segi tiga. Okey. Jadi sekarang kita perlu membentukkan segitiga yang membentuk sudut 30, 45 dan 60. Sekarang kita bentukkan sudut 60 dahulu. Okey, benakan satu segitiga yang sama sisi. Kenapa nak sama sisi? Sebab segitiga yang sama sisi, dia bukan sahaja sisi dia sama panjang, sudut pedalaman dia juga akan sama. Dan jumlah sudut pedalaman ialah 180. Bila dibagi sama rata dengan 3, kita akan dapat sudut 60. Sebab itulah kita bina segitiga sama sisi. Kamu tengok segitiga sama sisi ini, kalau dia sama panjang, sudut pedalaman dia memang 60. Dan kita biarkan sisi segitiga sama sisi ini berpanjangnya 2 unit. Kenapa 2 unit? Nanti saya akan beritahu kamu. Okey, kita letak dia 2, 2 dan 2 dahulu. Satu bentuklah satu segitiga. Tapi kalau segitiga sama sisi, tak boleh kita baca nilai sin, cos dan tangen. Sebab sin, cos dan tangen mestilah guna segitiga yang tegak. Jadi saya belah dia kepada separuh. Bila belah kepada separuh, dia akan terbentuklah segitiga yang tegak. Iaitu yang di sini, segitiga terbentuk. Inilah dia segitiga tegak yang membantu kita untuk membentuk nisbah sin, cos dan tangen. Kita lihat 60 ini. Okey, 60 ini kekal 60. Kenapa ini menjadi 30? Sebab 60 yang asal bila dibelah 2, dia menjadi 30. Dan inilah sudut yang terbentuk dalam segitiga ini. Kita lihat panjang sisinya, 2 ini kekal 2. Kemudian 2 ini bila dibelah 2 tinggal 1. Itulah kenapa saya guna segitiga bersisi 2. Bila dibelah 2, 2 bahagi 2 dapat 1. Kalau saya guna satu sisi tadi, dia akan menjadi 0.5. Kalau perpuluhan tak senanglah nak tengok. Sekarang sudahlah terbentuk satu segitiga yang kita tahu sudutnya 60, 30, sisinya 2, sisinya 1. Satu lagi sisi mestilah perlu tahu, sebab sisi ini perlu digunakan, mungkin dia sama ada dia ialah opposite atau adjacent. So, mari kita cari panjang untuk sisi ini. Macam mana dapat punca kuasa 3 ini? Guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ialah teorem yang menghubungkan sisi dalam satu segi 3. Hasil tambah kuasa 2 untuk dua sisi ini akan sama dengan kuasa 2 untuk hypotenuse dia, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Formula ni dah belajar waktu kamu tingkatan 2 dan 3 kan. Jadi saya masukkan hypotenuse-nya 2, sisi A nya tak tahu, dan satu lagi sisinya ialah 1. Susun semula persamaan ini, kamu akan dapati sisi yang satu lagi yang tak tahu itu adalah sama dengan 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, jawapannya 3. Ini ialah nilai untuk A kuasa 2. Kalau mau tahu apa A itu, perlulah songsangkan kuasa 2 itu menjadi punca kuasa 3. Dengan itulah sisi yang satu lagi ini ialah punca kuasa 3. Cara untuk senang untuk baca punca kuasa 2 ialah sert. Ini ialah sert 3. Satu bentuklah segitiga tegak yang boleh mencari sin, cos dan tangen yang melibatkan sudut 60 dan 30. Ingatlah segitiga ini, 60, 30. Yang bertentangan dengan 30 ialah 1. Yang bertentangan dengan 60 ialah sert 3. Dengan hypotenuse-nya ialah 2. So, sudah dapat segitiga untuk 30, 60. Mestilah nak tahu segitiga untuk 45-an. 45 paling senang lah. Lukis untuk dapat 45 paling senang. Lukis satu segi 4 sama sisi dengan sisinya 1 unit. Okey, ini segi 4 sama sisi dengan sisinya 1 unit. Dia punya sudut tu mestilah 90. Belah dia separuh supaya membentuk satu segitiga yang tegak.
90 bahagi 2 ialah 45. Dapatlah sudut 45 di sini. So, sudah bentuk satu segitiga dengan sudutnya 45 darjah. Satu ni ialah sisi untuk segi 4 yang asal tadi. Dan hipotenus set 2 ini, set 2 ini boleh dicari menggunakan teorem Pythagoras juga, iaitu 1 dan 1. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ialah 2. Jadi C songsangkan kuasa 2-nya ialah punca kuasa 2. Dengan itu kita dapat hipotenusnya ialah set 2. So kita sudah belajar dua segitiga yang membentuk sudut 30, 60 dan 45, dan yang boleh kamu mencari nilai sin, cos dan tangent tanpa menggunakan kalkulator.